Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ni. Okay. Pertama sekali saya nak minta maaf kerana tidak live. I think almost four nights kita tak live kan, daripada Sabtu, Ahad dan Isnin semalam lah last. So 4 malam dah kita tak live, kita tak berjumpa, kita tak bersua. Jadi pertama sekali memang minta maaf banyak-banyak sebab okay, this is the new normal lah. The new normal, so nak balancekan balik, nak pick up balik bisnes saya apa semua kan. Terkejar sana, terkejar sini, staff dah mula masuk kerja balik apa semua kan. Jadi dia macam everything in a rush lah. Suddenly everything in a rush. Sebelum ni waktu PKP kita relax, santai. Tiba-tiba we are currently in a rush. So hopefully starting tonight kita boleh konsisten live setiap malam seperti biasa, seperti sedia kala. Okay? Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Saya sihat. Saya sihat lah. Sihat Alhamdulillah. Alright? Ada yang rindu ke? Okay. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama grup Casual Trader. Walaupun malam ni, yelah, live pun tak ramai orang kan. Baru 60 orang. Yang mana selalunya kalau saya start live, selalunya dah 100 lebih. Tapi yelah, sebab dah 4 hari kita tak live. Jadi mungkin minat orang kata minat belian tu dah berkurangan. Okay. Okay, tak apa, tapi tak apa, kita akan teruskan juga live kita pada malam ni, yang mana tajuk live kita pada malam ni adalah mengenai chart pattern. Okay. Ya, mengenai chart pattern, yang mana kita dah mula masuk topik baru, iaitu topik chart pattern. Okay. So chapter yang ke-6. Hai Cik Puan Aidia. Right, baru gosip, lama tak nampak. Wow, gosip dengan siapa tu? Okay, tak apa. So malam ni kita dah masuk satu topik yang baru, yang mana topik tu chart pattern, yang itu chapter yang baru lah. So we are currently in a new chapter. Alright, so yes, anda tetap akan belajar technical advance dekat dalam group Casual Trader. Cuma je lah satu persatu lah, we will go through one by one. Dan saya akan kongsikan tentang market at the end of live ni lah. So saya akan ambil masa dalam lebih kurang 15 to 20 minutes untuk kongsikan tentang chart pattern. So malam ni, yelah, sebab hari ni baru first time kita akan belajar pasal chart pattern, jadi we will go briefly introduction apa itu chart pattern, macam mana nak gunakan chart pattern, dan how orang kata how much dia punya, orang kata winning rate tu, berapa persen dia punya winning rate tu. Jadi macam mana identify chart pattern apa semualah, dan apa kegunaan chart pattern, dan macam mana cara paling mudah untuk you identify chart pattern. Alright. Okay, good. So thank you kepada anda yang masih lagi setia bersama group Casual Trader. Alright. Bagus. Terima kasih. Okay, jadi tajuk kita pada malam ni adalah chart pattern. Jadi chart pattern ni apa sebenarnya, tuan-tuan dan puan? Chart pattern adalah pattern yang terbentuk dekat dalam chart. Okay. Tak. Okay, chart pattern ni sebenarnya saya lupalah nama Mamat yang introkan chart pattern ni, yang mana ingat tak yang sebelum ni kita pernah belajar fundamental of technical, bermaksud perkara paling asas dalam technical analysis, iaitu dalam technical analysis ni apa yang kita kaji? Yang pertama, benda first yang kita kaji adalah pergerakan harga. Okay. So yes, pergerakan harga, dan bila kita faham pergerakan harga ni, kita ada 3 pegangan yang dalam para technical analyst ni, yang mana dia cakap first thing, price move in trend. Yang kedua, bila kita cakap pasal price move in trend, yang kedua dia bercakap pasal bila dia cakap pasal price move in trend, kita ada juga cakap history repeat itself. So chart pattern ni sebenarnya, tuan-tuan puan, dia merangkumi 2 benda ni dekat dalam beberapa perkara asas technical analysis. Kepada anda yang baru first time ikut saya punya live pada malam ni kan, anda boleh refer balik live-live yang ada sebelum ni, yang mana yang ada lagi yang belum di-upload ke YouTube. Okay, tapi so far kalau yang belum upload kat YouTube, tim saya dia takkan buang lagi lah daripada group ni. Right, so you boleh refer, you boleh rujuk, you boleh tengok apakah itu fundamental of technical, bermaksud perkara asas yang kita kena lihat dekat dalam technical analysis. Ada beberapa lah yang saya pernah sebut, tapi yang penting malam ni saya nak tekan 2 je dulu.
iaitu price move in trend, dan juga yang kedua adalah history repeat itself. Kenapa saya tekankan dua perkara ni? Padahal hari ni kita dah belajar tentang advanced technical analysis. Kita dah belajar advanced technical analysis, tapi kenapa kita nak kena tahu lagi ni pasal basic? Sebab saya suka tekankan basic. Okay? Bila anda pegang basic, campaklah apa sahaja pun, InsyaAllah you boleh buat, you boleh survive. Okay? Sama juga macam saya sebagai bekas pemain, bukanlah bekas, masih lagi bermain tapi dah boleh katakan bekas lah sebab dah tak main dekat Liga Malaysia apa semua. Saya sebagai seorang pemain hoki yang pernah duduk kat level yang satu level yang agak tinggi, yang mana kalau anda nak pergi capai ke tahap yang macam tu, benda pertama yang ditekankan adalah asas. Okay, maksudnya kalau you tak boleh buat fundamentals, you tak faham fundamentals, you won't go anywhere. Okay, perkara paling asas. Okay, sama juga dengan bila kita belajar sekolah rendah dulu, perkara paling asas, benda first kita belajar masa darjah 1 apa? Mengenal huruf. Apa itu huruf A, apa itu huruf B, C, D dan seterusnya sampai Z. Dan macam mana A itu berbunyi, macam mana B berbunyi, macam mana C berbunyi. Kan? Siapa ingat macam mana B berbunyi? B ada bunyi bukan orang kata A, tak, B pun ada bunyi dia. Okay? So yes. Jadi hari ni kita akan kongsikan beberapa kepentingan lah dalam chart pattern ni, iaitu benda first, fundamentals yang dipegang dalam chart pattern adalah mostly adalah price move in trend, yang kedua history repeat itself. So dua perkara ni yang sangat-sangat dipegang lah, right, dekat dalam chart pattern. Okay, baik. Jadi penggunaan chart pattern ni, apakah penggunaan chart pattern? Penggunaan chart pattern yang pertama sekali anda kena kenal pasti. Bila bercakap pasal penggunaan chart pattern ni, first thing first adalah anda kena faham yang mana chart pattern ni sebenarnya dia bukanlah orang kata apa? Dia bukanlah orang kata rahsia, orang kata dia bukanlah wonders of the world sangat lah sebenarnya bila kita bercakap pasal chart pattern ni. Right? Dia bukanlah wonders of the world sangat kerana dia dah diguna pakai pun agak lama sebenarnya chart pattern ni. Okay, kita je baru nak belajar malam ni dan akaun CDS pun baru siap bulan lepas. Kan, yelah, PKP dah boleh ni kan buka akaun. Jadi kita akan belajar. No worries, kita akan belajar. So dalam chart pattern ni sebenarnya apa yang kita nak cari sebenarnya, benda pertama sebenarnya ataupun the main idea of chart pattern sebenarnya kita nak buat prediction. Okay? Apakah itu chart pattern? Sebenarnya chart pattern ni adalah prediction. Alright? Prediction tentang ke manakah arah tuju harga pasaran tersebut. Bermaksud apa? Ke manakah the next trend will be moving on to. Tu ayat bahasa Inggeris dia. Ayat skema thought dia. Alright. So, okay. Jadi untuk anda belajar pula. So benda pertama yang anda kena faham, chart pattern ni apa benda? Chart pattern apa ini? Okay. So benda pertama yang anda kena faham adalah chart pattern tu apa? Okay. Apakah itu chart pattern? Okay. Benda pertama yang anda kena kenal pasti, chart pattern tu apa yang saya cakap tadi? Kegunaan dia adalah kita nak predict. Predict ni apa? Kita nak buat jangkaan. Kita nak buat ramalan. Okay? Next big trend. Okay. Okay? Ini kegunaan chart pattern. Okay? Ini kegunaan chart pattern lah. Maksudnya apa? Kita hanya nak identify the next big pattern. The next big trend. Kemanakah arah tuju pasaran tersebut? Yang seterusnya. Okay. Dan yang kedua, how orang kata efektif chart pattern ni sebenarnya. Okay. Kalau you dah pernah baca buku chart pattern atau you pernah tengok atau you pernah masuk mana-mana kelas, mana-mana program yang mengenai chart pattern. Okay, saya tak tahulah dia ada mention ataupun tidak. Tetapi kalau you tengok buku, you refer buku apa semua, chart pattern ni mostly hanyalah ini je. Ni hanya 70% sahaja chances betul benda ni akan jadi. History repeat itself tu 70% chances akan berlaku. 70% chances lah. Okay.
Tapi sebenarnya you all dah tahu sebenarnya chart pattern ni, sebab saya pernah kongsikan macam mana pun pattern yang terbentuk, apa cerita sekalipun pattern yang terbentuk, penghujung cerita dia, you tahu tak sebenarnya apa penghujung cerita dia? Penghujung cerita dia, penghujung cerita chart pattern ni, last kali, apa yang you nak identify, you hanya nak identify the next big move. Macam mana you nak identify the next big move? Through, macam mana you nak identify the next big move? You nak identify the next big move, saya pernah kongsikan sebelum ni. You just identify benda ni je sebenarnya. Ni je sebenarnya cara you want to identify the next big move. 1, 2 and 3. This is how kita nak identify the next big move sebenarnya. Sebenarnya yang dua ni, chart pattern ni selalunya berlaku dekat mana tau? Dekat sini. This is where all the magics of chart pattern berlaku. Dekat nombor 2. Sebenarnya yang saya ajar you all 1, 2, 3, 1, 2, 3 tu, sebenarnya yang tu adalah pattern. Macam-macam jenis pattern muncul dekat situ. Dia ada bentuk dia ada bentuk triangle bentuk kat situ. Sebelum dia triangle tu dia akan bentuk macam ni, dia jatuh. Sebelum dia naik. Ada pula yang bentuk pennant. Pennant tu macam mana? Pennant tu macam ni. Sebelum dia naik. Macam-macam pattern ada. Dan pattern ni pula terbahagi kepada apa? Terbahagi kepada dua jenis. Pattern terbahagi kepada dua jenis. Pattern terbahagi kepada dua jenis. Apa jenis-jenis dia? Yang pertama, two types of pattern. Two types of chart pattern. Senang je. Dia ada dua je. Dia takkan lebih pada dua. Alright. Yang pertama, apa dia? Dia panggil continuation pattern. Continuation pattern. Apakah itu continuation pattern? Continuation pattern ni sebenarnya tuan-tuan dan puan adalah pattern yang mana saham itu 70% saham tersebut akan meneruskan dia punya previous trend. Tu maksud continuation pattern. So definisi continuation pattern adalah 70% akan ikut previous pattern. Wow. Tu maksud continuation pattern. Bermaksud apa? Bermaksud kalau previous pattern tu adalah uptrend, bermaksud saham tu dia bergerak macam ni. Lepas tu dia jatuh macam ni. Kan macam you sekarang tengah panik kan. Banyak saham jatuh for this Isnin dan Selasa kan. Hari ni baru dia nak okey. Semalam dia dah ada okey-okey sikit lah. Kan. Dia macam ni. Kan. Kebanyakan you all panik kan. So sewaktu pembentukan ni, you kena identify pattern. Macam tu. Contoh. Contoh dia jatuh macam tu. Barulah ekstrim sikit. You kena identify tu pattern apa. So bila you identify this kind of pattern, you tahu this is continuation pattern. If dia breakout ke atas, dia 70% chances dia akan break ke atas. Continuation pattern. So another 30% kat mana? Another 30% dia jadi ke bawah. Another 30% kat sini. So if you are talking about continuation pattern, if we are talking, jika kita berbicara mengenai wah, skema sangat pula bahasa Melayunya. Kalau kita tengah berdiskusi, ataupun kita tengah berbicara, ataupun kalau kita bercakap pasal continuation pattern, 70% chances kita confirm, kita tahu 70% ni confirm dia uptrend, another 30% downtrend. Ada tak contoh saham yang kita nampak continuation pattern kan, tapi kita predict dia akan naik tapi dia jatuh bawah? Ada. Dan latest ni pun ada. Saham apa? Saham dia jatuh dalam golongan sini. Dia tak jadi yang ni. Walaupun saya buat kira-kira apa semua kan. Saya buat kira-kira, buat calculation. Kita hanya boleh predict. Kita sebagai technical analyst, kita hanya boleh predict ke mana arah tuju pasaran. But at the end of the day, market action yang menentukan ke mana arah, ke mana market tu nak pergilah. So, Can 1 dia jadi 30%.
Yang 70% ni jadi kat mana? Siapa tahu? Okay, 70% ni mostly yang saya nampak sekarang ni, yang you all panic, menggelabar jiba tu semua, kan? Yang yang menggelabah apa semua tu, sebab kata Cik Puan Aida Fadila gelabah ayam kan. Okay, dia dia ni lah, dia you all panic lah kan, jatuh gila babas teruk kan. Apa ni counter 800 counter jatuh ni kan, yang naik 60 je counter, apa ni, apa telah terjadi. Padahal jatuh baru 1%, 2%, 3%, menggelabar lah. Naik sampai berpersen-persen tak nak kira pula. Jatuh sikit 3% dah menggelabar. Okay, tak, saya tak cakap you all, saya cakap orang kat luar sana tu yang tak pernah dengar dekat dalam apa ni, yang tak pernah dengar casual trader punya program. Okay. Okay, baik, tak apa, tak jadi masalah sebenarnya. Kalau kita tengok chart pun sebenarnya semua adalah yelah, dia nak naik banyak, kasih chance dia rehat. Bila dia rehat, hopefully dia reverse lah. Okay. Jadi tu dia. Dan yang kedua, okay, yang kedua, pattern apa yang wujud? Yang kedua, pattern apa? First kita tahu continuation pattern. Yang kedua apa? Kita panggil reversal pattern. Reversal pattern ni ramai yang confuse. Okay, reversal pattern ni ramai gila babas yang confuse. Kenapa confuse? Sebab bila jadi macam ni, okay, bila saham tu dia bergerak, zoom out sikit. Mana pergi? Sekejap. Okay, reversal pattern ni ramai yang confuse. Okay, jangan risau, saya pun confuse seperti anda. Reversal pattern ni maksudnya, maksudnya saham tu dia mestilah dalam satu aliran yang lain sebelum dia buat aliran yang baru. Ni namanya reversal pattern, terbentuk dekat sini. Ni namanya reversal pattern. Okay, maksudnya dia naik. Okay, good. Ni reversal pattern lah. Okay, reversal pattern tu dia tak boleh jadi macam ni. Dia dah naik. Okay, padam balik. Apalah. Okay, tu reversal pattern. Bermaksud reversal pattern ni kalau dia dalam downtrend, dia akan tolak naik balik ke uptrend. Okay, good. Okay, tengok ramai yang confuse. Reversal pattern tu berlaku dekat mana? Dekat sini. Salah, tak tukar. Okay, dia confuse bila reversal pattern tu, bila naik kan, lepas tu dia jatuh kat sini. Oh, semua panik. Lepas tu dia naik sikit. Naik sikit ni you cakap dia reversal pattern. No. Kalau sebelum ni dia uptrend, most likely dia adalah continuation pattern. Unless you boleh identify dia naik, saham tu dia naik bentuk macam ni. Okay, ni namanya flag. Okay, bila you boleh identify, this is continuation pattern, bukan reversal pattern. Reversal pattern dia dah duduk kat bawah kan. Apa ini? Okay, reversal pattern berlaku macam mana pula? Bila dia bertukar trend. Dan macam mana kita nak identify? Selalunya reversal pattern ni could take, kemungkinan dia boleh ambil sehingga tahun lah, beberapa tahun sebelum dia buat reversal. Alright, maksudnya saham yang dalam downtrend, kan you all suka beli saham downtrend. Bukan saya cakap. Okay. Saya tak cakap you all suka beli saham downtrend, tapi bila you sebut saham-saham tu, saya cakap astaghfirullahalazim, saham-saham you all pilih. Okay. Okay, jadi dia macam ni lah. Okay, maksudnya dia kena bentuk kat sini. Maksudnya bila dia jatuh, lepas tu tiba dia nak naik balik. Yes, dia ada macam-macam jenis reversal pattern. Dia ada jenis triple bottom kan, dia ada V shape, dia ada double bottom, dia ada apa lagi, inverted head and shoulder, apa lagi favorite saya, saucer. Saucer lagi best. Ni untuk saucer. Okay, it could takes up to years untuk berlakunya reversal pattern. Okay, sama juga dengan topish pattern.
Pattern tak semestinya yang dalam downtrend tiba dia naik uptrend. Tak semestinya. Dia juga boleh berlaku dekat dalam aliran uptrend sebelum dia downtrend. Okay, maksudnya saham tu dia bergerak naik macam ni. Okay, dia jatuh. Dia jatuh. Okay, dia jatuh. Dia jatuh. Ini nama pattern. Sini namanya head and shoulder. Apalah, hai. Mana celah mana head and shoulder ni, tak nampak pun. Tak apa, malam ni baru intro. Anda tak payah tahu pun apa tu head and shoulder. Head and shoulder bukan shampoo semata-mata. Okay. Adalah nanti kita tunjuklah kriteria-kriteria head and shoulder tu macam mana. Okay, dia ada banyak lah kriteria dia untuk terbentuk, untuk you boleh identify itu adalah pattern. Okay. Dia paling mudah you nak identify adalah 1, 2, 3. Okay, kalau 1, 2, 3 tu tak jadi, maksudnya itu reversal lah tu. Okay, macam tu saja. Semudah itu saja sebenarnya you nak identify pattern. Alright. Jadi banyaknya pattern banyak gila babas. Tapi yang saya akan kongsikan dalam casual trader, saya tak kongsikan semua dalam casual trader. Bukan sebab apa, sebab yang lainnya saya tak pakai. Bukan saya tak pernah cuba, saya pernah cuba tapi fail. Jadi saya cakap kalau fail, maksudnya mungkin tak sesuai dengan saya, ataupun saya salah faham macam mana pattern tu berbentuk. Tapi secara praktikalnya saya cuba buat dan menggunakan duit, so far tak berapa nak jadilah duit tu. Duit tu tak berkembang. Dia instead of berkembang, dia menguncup. Jadi bila dia menguncup tu yang membuatkan saya decide cakap no lah. Okay, no lah, I won't be looking into this sort of pattern. Okay, jadi saya skip, saya guna yang lain. Jadi yang saya akan kongsikan sepanjang chapter ini adalah semua yang berkaitan dengan chart pattern yang saya secara peribadi saya pakai lah. Okay, saya kongsikan benda yang saya pakai dan Alhamdulillah jadi. Okay, kalau tak jadi tu mungkin tak sesuai dengan you, ataupun you salah faham, atau you salah interpret apa yang saya kongsikan. Boleh jadi sebegitu rupa. Okay, yes, dia ada banyak pattern, so no need to worry. We will go one by one. Satu pattern satu malam. Okay, sebab kita nak go deep sikit. Okay, kita go in depth sikit. Alright. So, sekejap. Saya tengok dulu apa soalan daripada you all tadi. Okay, alright. Okay, jadi tu saja sebenarnya topik untuk malam ni. Okay, tada, sudah tamat. Okay, jadi topik kita sebenarnya malam ni je. So, benda yang saya nak sampaikan dengan you all pada malam ni dua perkara. Dua perkara penting atau dua perkara yang you boleh take home. Take home pula, dah memang dekat home, nak take home apa lagi. Okay, dua perkara yang anda boleh bawa balik, yang anda boleh terima, anda boleh take note adalah benda pertama. Chart pattern yang yang kita akan kongsikan adalah untuk identify the next big move. Maksud kita nak tahu ke mana arah tuju pasaran menggunakan pattern. Kita hanya boleh buat prediction. Yang mana prediction kita hanyalah 70% sahaja yang akan menjadi. Selebihnya jadi apa? Jadi ke bawah. Okay, only 70% chances. Okay, so tu point kedua lah, 70% chances kan. Dan pattern ada beberapa pattern, ada dua main. Okay, dia ada dua main pattern lah, iaitu continuation pattern. Dalam continuation pattern ni adalah beberapa apa semua. Dalam continuation pattern tak silap saya, yang saya guna I think dalam 8 je kot. I can't remember lah. I kena buka I punya notes. Okay, I dah buat notes, no worry. Okay, so no worry, memang I ada note, I ada nota yang I buat sendiri. Okay, I think 8 je lah kot yang so far menjadi, yang memang konsisten dijadilah. Okay, 8. Ada tak yang tak jadi? Ada juga yang tak jadi, seperti Can 1 kan. So yes, so that is continuation pattern. I think ada 8 reversal pattern. I think dalam 5 je kot yang popular, yang so far memang very famous, yang ada banyak ada dekat dalam bursa. Alright. And salah satunya double top lah. Okay, Malaysia sangat popular dan sangat famous dengan pattern double top saham-saham dekat Malaysia. Okay, saham double top ni saham macam mana? Bentuknya macam KLCC lah. You boleh tengok. Okay, bentuknya macam KLCC tu double top. Okay, you akan nampak punya banyak sebab you suka beli saham-saham KLCC ni. Bukan you beli saham KLCC, saham ni dia suka buat bentuk pattern KLCC. You suka beli, saya tak suka beli.
Kan sebab you suka dapat 100%. Siapa tak suka lah 100%? Saya pun suka tapi saya tak adalah beli. Okay. Dan menggunakan pattern. Tadi saya ada nampak ada orang tanya. Tadi saya nampak ada yang tanya tadi. Kalau kita nak guna chart pattern ni, kita nak guna time frame berapa lama? Good question. Itu satu soalan yang sangat-sangat powerful. Jawapan dia, selagi anda menggunakan candlestick, selagi anda menggunakan chart, tak kisahlah anda gunakan time frame mana, semua boleh pakai sebenarnya. Soalan dia, you ada masa tak ada masa je you nak tengok chart tu. Okay. Macam saya secara peribadi, pagi tadi saya live dengan student investor masterclass. So far Alhamdulillah, walaupun 4 hari saya tak dapat live dekat casual trader, tapi Alhamdulillah saya masih dapat live dengan investor masterclass. Sebab yelah, saya terpaksa commit dekat situ lah kan. Sebab you all dah hire saya untuk bagi pandangan dan pesanan kepada anda setiap hari. Yang mana pagi tadi saya ada sebut satu counter pada 9 suku, harga saham tu baru RM4, baru RM3.90 dan hari ni dia tutup RM3.98. Saya identify saham tu nak naik pada jam 9 suku pagi. Saya menggunakan apa? Saya menggunakan chart pattern. Saya menggunakan chart pattern, saya campur lagi dengan candlestick pattern, saya campur lagi dengan indicator. Okay, indicators ada 2 jenis lagi indicators yang saya pakai. Saya kongsikan, saya cakap, okay. So far semua benda yang saya tunjuk kat you all ni, everything looks bullish dalam chart punya time frame. Okay. So everything looks bullish. So kalau you nak masuk, you boleh masuk sebab you punya risk is very minimum, somewhere around 2-3%. Kan? Dan saham tu naik pergi sampai RM4 sebenarnya tengah hari tadi sebelum market break. Siapa dapat jual kat atas, Alhamdulillah lah kan, 10 sen. But yelah, 10 sen untuk saham RM3 is berapa persen sangat kan. But still, bila you ada masa, bila you ada peluang, you ada knowledge, you boleh identify pattern seawal 9 suku pagi sebenarnya. Dan you tahu saham ni memang nak terbang on that day. That is the beauty of technical analysis dan the beauty of kalau you ada masa jadi full time trader. Tapi tidak, saya tak menggalakkan anda jadi full time trader. Saya lebih menggalakkan anda untuk kekal bekerja seperti saya. Okay. Banyak benefit sebenarnya bila you kerja daripada you jadi full time trader sebenarnya. Yes, masa one of the best benefit yang mana kebanyakan orang jual dekat luar sana. Dia cakap, jadi full time trader ni you ada banyak masa. But for me, yes, you banyak masa, tapi masa tu you banyak buang dekat mana? You buang menghadap laptop. Okay. But that life is not for me lah. Okay. Jadi yes, kalau saya ada masa, bukan saya tak pandai, saya nak trade daily, nak jadi 1 minit dapat 2,000, 3,000, I can do that easily. Okay. Cuma saya secara peribadi saya tak ada masa. Tapi pagi tadi saya nampak, saya bagi tahu, kalau you nak masuk, you boleh masuk. Silakan, bismillah. Saya cakap dengan student investor masterclass. Maksudnya, you boleh tengok dekat mana-mana time frame pun you boleh identify, you boleh nampak this is the chart pattern campur dengan macam-macam apa semua kan. Pam pergi. Alright. So yes, sebenarnya Gretek lah RM3.90 saya identify movement pagi 9 suku. Okay, saya cakap boleh masuk ni kan. Pagi tadi saya nampak tu je lah. But then kalau saya ada masa duduk menghadap, I think I can see a lot more lah. Okay. Banyak saham bila saya petang tadi. Sebab petang pun saya tak sempat juga sebab saya ada dental appointment. Jadi lama tak cuci gigi. Okay. Tak cuci gigi dengan doktor lah, bukan tak gosok gigi, gosok. Okay. Cuma every 6 months memang kena pergi dental appointment lah. Okay. So yes. Okay. Itulah dia. Bila bercakap mengenai chart pattern, you can identify secepat seawal mungkin menggunakan, tak kisahlah time frame berapa saat ni time frame pun you boleh guna. Tapi saya tak suka guna saat punya time frame sebab dia punya saat punya time frame terlalu choppy. Okay, terlalu choppy, terlalu banyak noise, terlalu banyak false signal. Okay, adalah time frame paling kecil pun saya akan pergi saya akan go less than 1 day tapi tak sampai ke saat. Okay, even tak sampai ke 1 minit, 15 minit pun saya tak pakai. Okay, but I can go into that deep lah. Okay, bila cakap tentang day trading sebenarnya. Okay. Bukan saya tak reti, saya reti. Okay. Tapi bukan jiwa saya lah untuk jadi full time trader tu. Alright.
Student Investor Masterclass dah belajar sampai, yang first batch lah, dia dah belajar sampai gunakan indicators. Yang mana diorang masih lagi takut-takut, cuak-cuak lagi nak guna indicators yang diajar kan. Dia macam, betul ke indikator ni tunjuk macam ni? Sebab sebelum ni you all dah berpegang pada candlestick. But at the end of the day, keputusan dibuat mestilah menggunakan candlestick. Okay? Cumanya apa? Candlestick ni umpama apa tau? Candlestick ni macam you order nasi ayam. Tak nak lah nasi ayam, tak best. Umpamanya you beli, umpamanya you makan nasi. Kan? Candlestick ni apa? Candlestick ni nasi dia. Okay, you letak nasi tu candlestick. Lepas tu indikator ni apa? Let's say you guna MACD. MACD ni adalah ayam goreng. Lepas tu you letak apa lagi? You letak moving average. Moving average ni mungkin sayur. Lepas tu apa lagi? You nak tambah ada lauk apa lagi? Kalau ayam, you nak letak daging sikit ataupun telur kan. You letak telur. You tambah sikit lah DDI ke RSI ke whatsoever. So sebenarnya indikator ni semua adalah penambah perisa, penambah keyakinan kepada anda. Tu maksudnya. At the end of the day, keputusan mestilah dibuat berdasarkan candlestick ataupun berdasarkan harga charts tu. Maksudnya you tengok chart lah. Maksudnya kalau you tengok chart pattern, apa you kena identify? Price. Ingat tak saya cakap? The most powerful indicators in the world is price, price and price. Maksudnya tak ada benda lain. Habis tu kenapa belajar juga indikator? Dan you nak belajar? You nak belajar, saya ajar. Kan? But you tanyalah Student Investor Masterclass. Bila you belajar indikator, you sendiri boleh pick and choose mana indikator yang you rasa you nak pakai. Bermaksud apa tau? You buka, you nak beli ni, you nampak signal power, Marubozu, breakout, tapi you takut nak masuk, you guna indikator. Oh, indikator ni tak boleh pakai sebab indikator ni cakap bullish, bearish. Tak boleh, jangan pakai. Indikator ni boleh pakai sebab indikator ni cakap bullish. Kan, you nak sedapkan you punya lauk nasi yang you makan tu, you nak sedapkan, you pilih lah yang sedap-sedap, yang bullish-bullish semua. Kan, boleh, tak jadi masalah. Okay, that is the beauty of technical analysis lah. You can make anything and everything. Betul. Okay, that is the beauty of technical analysis. You can always be right as long as you know you are doing the right thing. Wah, gitu. Jadi yes, itu saja sebenarnya presentation saya pada malam ni. Tepuk. Seorang-seorang kan dekat dalam office malam ni. Jadi staff semua dah balik lah. Jadi macam ni lah kalau dah seorang-seorang dalam office kan. Yes, ada yang tegur saya tadi, oh background baru. Tak, ini sebenarnya memang bilik office saya sendiri. Okay, ni bilik office saya sendiri. Yang mana saya pindahkan semua equipment keluar daripada main studio. Bukanlah semua, maksudnya saya just keluarkan mic, kamera saya ada kamera lain kan. Saya just keluarkan mic je. Okay, daripada main studio. Dan sebab diorang upgrade mic yang lebih baik lah dekat sana. Okay, jadi yes, itu saja live kita pada malam ni. Alright, so since tak ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan, adakah yang nak tanya soalan? Saham? Okay, I will take only 3 stocks only. So siapa cepat, saya akan komen 3 stocks untuk anda. Okay, ready, set, go. Komen. Saya tak lupa pula minta dekat you all, tolong like sikit. Okay, macam suram je, tak nampak langsung orang like. Tak naik bintang-bintang bulan-bulan apa like apa segala macam tu naik. Okay, K1 boleh hold, saya masih hold. Kenapa you tak nak hold? Okay, OMST. Okay, so K1, Sonic, OMST dah cukup. UWC still good. Mindtech saya tak nak tengok. MMSV pun saya cakap pagi tadi pukul 9 suku saya cakap boleh pantau. Inari pun saya cakap boleh pantau. ARBB saya tak tengok. Okay, so I will be commenting on sekejap saya ambil K1, Datasonic and OMST, dan bonus saya ambil Dofu. Alright, itu saja. Yang lain saya dah cakap macam mana apa semua kan. So yes, kita ambil 3 saja. So kita ada 3 pemenang. 3 pemenang tersebut adalah, sebelum saya lupa lagi sekali, K1, Datasonic, OMST. K1, Datasonic, OMST. Okay. Okay, so kita tengok K1 dulu. Okay, kita buka chart. So first thing first, kita tengok K1. Saya juga masih pegang K1. Ini pattern lah ni dia buat. Okay, ni dia tengah buat. Allah, sorry. Hang.
Okay, ni pattern. Okay. K1 tengah buat apa? K1 tengah buat pattern sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay. Kan you dah belajar. Okay, you memang you baru nak belajar pattern hari ni kan. Hari ni baru intro. Baru intro pasal pattern. But you sebenarnya you boleh identify pattern 1, 2. Sekarang dia tengah buat 2. Relax lah. Baru sebulan pegang dah menangis ujung katil. Barulah fluctuate sikit. Bukannya fluctuate banyak sangat pun. Cik, belagak. Bongkak, angkuh. Cik. Okay. You dah boleh identify sebenarnya. You dah belajar. Cuma you takut-takut je. Bukan you tak tahu. You tahu. Cuma you tak yakin dengan apa yang you nampak. Dan emosi yang menguasai diri anda. Sebenarnya dia tengah buat 2. 1, 2. Okay. Dia tengah nak buat 2. Bila saya cakap 2 ni, ingat tak saya cakap bila dia tengah tunggu, dia tengah form 2, bukan tingkatan 2. Maksudnya dia tengah membentuk nombor 2. Kan pattern 1, 2, 3 tu. Dia tengah membentuk nombor 2. Kan? Bila dia jadi 3, jadilah dia akan terbang. This is pattern ni. Right? Student Investor Masterclass should know what kind of pattern is this. Dia tengah form. Okay? So yes, dia tengah buat 2. Jadi relax. Okay? Dan kalau you tarik Fibo pun, I believe Fibo dia memang cantik. I believe lah. Okay, I believe Fibo dia cantik. Okay, bermaksud kenapa saya cakap Fibo dia cantik? Sebab dia kemungkinan dia punya kejatuhan tu ngam-ngam coy dekat dia punya line. See, you see. Okay, you see. Okay, dekat 50. Tu tak nampak. Saya tebalkan lagi. Okay. Dia berlega antara line hitam dan line merah dekat situ. So, jadi bila dia berlega dekat antara line merah dan line hitam, bermaksudnya dia akan rebound within that area. Itu adalah Fibonacci number. Fibonacci number, bahasa mudahnya lah, bahasa orang barat ni dia cakap God's favorite number. Okay. So, Fibonacci number menunjukkan dia duduk dekat 30 plus punya apa ni, support level lah. Alright, perasan tak saya cakap support level? Saya tak cakap support price. Support level. So dia duduk dekat support level. Okay, 38.2 punya support level. So dia berlega-lega kat situ. So as long as dia berada di situ, silakan, insyaAllah dia selamatlah duit tu. Okay, that is really good stocks lah sebenarnya currently. Dan 70% chances dia punya harga akan pergi ke mana tau. Saya buat calculation. Cik buat calculation padahal nak tarik ni je. Okay, bila you tahu chart pattern, okay, you boleh buat prediction. Ini kita buang, ini kita buang, ini pun kita buang. Okay, so prediction dia, ke mana ke arah tuju harga saham ini? Oh, sorry. Okay, ke mana ke arah tuju harga saham ini? Sekejap, saya tarik dulu. Sekejap jadi tak? Tak jadi. Entah. So, ke manakah arah tuju harganya? Kalau dia jadi 70% chances dia jadi, harga saham tersebut akan terbang kepada 66 sen setengah atau 66 sen. Somewhere there. Area. Okay, this is prediction based on chart patterns semata-mata lah. So, K1 still upside potential, yang mana saya, pada pandangan saya, masih lagi positif lah. Okay. Ni satu. So, next adalah data Sonic. You minta I comment macam ni je lah. Okay. So, still there. Still nothing to worry about. Okay. Kan? Nampak macam wow, mana pattern you tengok tu. Okay, ni pattern. Itu sebab saya suka guna line chart untuk saya buat study. Right, so yes, good. K1 still there. Data Sonic, tak silap saya pun still there. Pagi tadi saya dah tengok dengan Student Investor Masterclass. So far saya tengok
Data Sonic still there. Nothing to worry much lah. Nothing much to worry about. Okay, kalau you tarik Fibonacci pun should be good. Okay, you see. I believe dia berada dekat somewhere around between 23% to 38% punya range area lah. Okay, kalau you nak lebih tepat sebenarnya boleh dapat, tapi saya okay, kalau nak dia boleh lebih tepat, tetapi at the end of the day you just nak tahu dia pergi mana je. Okay, lebih tepatnya dia duduk dekat 50% area. Okay, dia dekat support 50%, but at the end apa yang saya nampak hari ni dia dah mula bullish. Okay, dia ada pattern ke yang ni? Yang ni pun saya tak nampak sangat lah. Pattern dia ni saya tak nampak. Tapi bila saya tengok in a bigger picture, yes, dia tengah buat pattern. Ini namanya continuation pattern. Kalau you tengok short term punya pattern, you won't see anything. But if you are looking on a bigger picture over here, you will see a very beautiful pattern where you call it cup and handle. Cup and handle pula. Tadi head and shoulder. Natang benda lah dia ni. Tak, pattern ni semua wujud sebenarnya tuan-tuan dan puan. Dan saya ada kamus sebenarnya. Kamus bukan saya punya, saya beli. Kamus tu dia memang dia cerita semua pasal pasal chart pattern sahaja. Pasal reversal pattern apa semua sampai nak termuntah tengok. Okay, last sekali yang pakai untuk continuation pattern tak sampai 10 pun. Untuk reversal pattern pun tak sampai 10 pun. Okay, but looking at the bigger picture here, Data Sonic is trying to form cup and handle punya pattern, which is cup and handle for continuation pattern lah. Itu yang saya nampak. Okay, lain mata lain orang. Okay, so berapa lama ni dia nak bergerak ni saya tak tahu. Saya perlukan 2 biji kelapa untuk buat prediction masa hadapan. Okay, so yes, Data Sonic still there, good upside potential still there, as long as dia tak jatuh less than 1 to 8 lah, 1 to 8, 1 to 7, somewhere in between. Okay, somewhere in between 1 to 5 to 130. So maksudnya 1 to 5 tu paling habis lah, paling last. Okay, jadi selagi dia duduk atas tu, you masih selamat lah. Masuk duduk atas tu apa tau? Maksudnya bila dia close petang duduk kat atas tu, you masih selamat. Tu maksudnya untuk Data Sonic. Okay, still good. Data Sonic still good. Technically lah, fundamentally dengan cerita-cerita dan catalyst yang ada dekat luar sana, kita tak tahu apa yang bakal berlaku. Ini saya bercakap daripada sudut technical. Okay, so yes, ni Data Sonic. Dan terakhir, mesti okay, mesti dia buat pattern apa ni? Ni dia buat 1, 2. Maksudnya most likely continuation pattern. Okay, Sekejap. I don't see any much pattern lah sebenarnya. Saham murah sangat ni dia susah juga sebenarnya nak identify pattern. Okay, mesti. Apa yang saya nampak? Dari segi pattern saya tak nampak apa-apa yang clear, tak ada apa yang jelas daripada segi pattern. Dari segi ni dia tengah buat 2, 1, 2. Tapi 2 ni dia tak clear apa benda yang dia nak buat. Kalau kita tengok candlestick pun nothing clear sebenarnya. Doesn't show any clear picture of apa sebenarnya dia nak OMST ni. So kalau anda tanya saya, kalau saya tak nampak, saya tak tahu apa saya nak buat lah. Okay, maksudnya apa tau? Maksudnya you buat keputusan based on apa you nampak. So far saya tak nampak apa-apa, jadi saya tak boleh buat keputusan dan saya tak boleh nak komen pun. Saya boleh paksa diri saya untuk komen, tetapi hati tu dia tak sampai untuk cakap OMST is a good buy. Dia tak sampai, hati tu dia tak sampai. Saya boleh paksa cakap, tunjukkan you all saham ni still bullish, tapi bila saya tak nampak, bila saya buka, saya tenung, jeling macam ni, pusing macam tu, pusing macam ni, semua pusing kepala 30 atau 60 darjah, tak nampak apa kan. There's no point to it. Okay, there's no point to it. Sebenarnya bila you tengok, you should know within
5 to 10 second what to do with the stocks bila you tengok charts. Okay, tengok honesty saya tak tahulah apa. Okay, so I have no comment. I can't comment much sebab history dia pun are not as good as apa yang kita kenal lah, apa yang kita tahu. History dia tak semeriah mana lah. Okay, so yeah, so honesty, no comment. Okay, kalau you dah dalam position, apa saya punya recommendation? Saya punya recommendation jika kita menggunakan Fibonacci numbers, okay, gunakan Fibonacci retracement. Nasihat saya jika dia jatuh below than 49 cents, sila cut. Itu saja saya boleh nasihatkan. But so far saya nampak kemungkinan untuk rebound tu ada dan agak tinggi. Okay, dan kita cuba tengok lah. Saya buka lah. Okay, kemungkinan untuk reverse tu ada. Yang saya nampak dekat sini, kemungkinan untuk reversal ada. Dia ada crossover. Alright, spinning tak apa-apa nak spin. Dia ada crossover dekat situ. Okay, dia dah keluar arrow hijau. And DBI dia makin kecil. So yes, ada upside potential lah, but very minimum upside potential on OMST. Okay, itu saya punya point of view. I can't comment much lah. Saya tak nak paksa diri saya untuk menjadi tidak ikhlas kepada anda. Okay, anda minta saya punya pandangan ikhlas. Pandangan ikhlas saya terhadap OMST adalah try to avoid it. Okay, that is my itu adalah apa yang saya boleh komen dekat anda. Alright, so habis saham OMST. Yang terakhir tadi ada yang minta saya DUFU. Okay, DUFU, what to do with DUFU? Okay, DUFU, what to do with DUFU? Alright, okay. Okay, ni DUFU sebenarnya ni macam ni. Okay, ni satu. Right, ni satu. Ni dua. Okay, jatuh banyak mana? Let you. Okay, selagi dia belum 447, you boleh hold sebenarnya, tak ada masalah pun. DUFU ni still there, still bullish. Still bullish lah, dia still bullish. Pattern pun I don't see any clear pattern. Sekejap, I cuba buka. Pattern dia pun nothing clear lah about dia punya pattern movement apa semua. But kalau dia berlega-lega dekat this area of price, maksudnya dia berlega-lega somewhere in between 447 up to RM5.25. Okay, jika dia berlega-lega dekat kawasan ni, bermaksud if he's performing satu lagi, kemungkinan dia nak buat cup and handle tu ada. Okay, kemungkinan, belum confirm. Okay, nothing is confirmed yet. Okay, jadi yes, so DUFU I still say it is bullish lah. Okay, alright, itu dia. Okay, banyaknya komen yang minta. Right, okay, Chrono, Hang Yuan, Ocean Cash, Solar Vest, Bonus DUFU. Okay, apa lagi ni? Saya baca pattern apa yang ada. Okay, kita tengok ni lah. Chrono satu lagi. Kronologi Asia, astagfirullah. Okay, Chrono. Okay, first thing first, apa yang nampak, dia ada higher high, higher low. 1, 2. So kemungkinan dia nak reverse tu ada. But how strong is dia punya reversal? Nothing is concrete. But kalau you tengok pattern pula, kalau you tengok sini, okay, still strong ni. Everything looks strong. Okay, everything looks strong over here. So yes, everything looks bullish to me. Alright. Okay. Jadi yes, everything still short term bullish lah untuk Chrono. Okay.
very short term punya bullish lah untuk chrono, untuk apa yang saya tengok lah. Alright. Slightly choppy. Okay. Dia agak choppy sikit lah. Bila choppy ni kena hati-hati juga dengan chrono. Alright. Maka tamatlah sudah. Cewa. Ada tips ke? Saya ada tips untuk anda. Market kangaroo je lah. Terma yang baru diguna pakai dekat luar sana kan. Market kangaroo. Okay. Keadaan pasaran macam ni. Orang seperti saya lebih suka duduk di tepi jadi pemerhati. Orang seperti saya bukan orang seperti anda. Orang seperti anda, saya tak tahu anda punya prinsip, anda punya pegangan macam mana. Okay. Lain orang, lain cara, lain orang, lain fahaman, lain orang, lain cara dia trade. Okay. Saya secara peribadi, saya lebih suka duduk tepi bila keadaan pasaran macam ni. Jika saya tetap dan kekal ada masa, apa saya buat? Kalau saya nak juga trade lah. Kan? Kalau ada masa saya akan duduk, saya akan trade. Saya takkan swing. I won't swing, I won't hold the stocks more than 1 week or 2 weeks. Bermaksud, I see money, I take money. Okay? Saya nampak untung, I see profit, I take my profit. I see loss, dia tak boleh ambil loss. Langgar I punya stop loss, I keluar. That's it. Cut my losses very short. Bermaksud, bila I dapat pulangan 5%, that's it, I keluar. Okay? Tu kalau you degil nak trade juga hari-hari. Tetapi pesanan saya kepada student investor masterclass adalah jangan trade. Okay? Pesanan saya kepada student investor masterclass, jangan trade. Kalau you nak trade, you have to keep yourself focus dekat stocks. And on top of that, jaga anda punya risk lah. Very tight. Keadaan pasaran macam ni. You have to keep everything very tight. Dapat profit 5% keluar. Jangan nak cari sibuk, nak cari another 100% lah. Keadaan pasaran yang macam ni, nonsense. Okay. See money, take money. See profit, take profit. Okay. Hit your losses, cut it short. Itu saja. Okay. Itu tips dia untuk minggu ni. Alright. Apa lagi ya? So, okay. Tuan Hazim Fauzi, kalau invest dalam oil and gas berbaloi tak untuk next 6 months? I don't see any positive things about oil and gas lah. Okay. Currently, I don't see anything positive about oil and gas. Okay. I don't see much of positivity on oil and gas. So, yes, that's it. Okay. Tadi dah masuk, macam mana lupa? Dah masuk, jaga je lah you punya risiko. Okay, kalau untung, you see your profit, you take your profit lah. Okay. That's all. Alright, jadi itu saja perkongsian saya untuk malam ni. InsyaAllah esok malam kita akan mulakan dengan continuation pattern dulu. InsyaAllah lah. Okay. So far saya dah tak ada apa-apa as of now lah. Alright. Jadi itu saja daripada saya pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok dengan topik continuation pattern. Esok baru satu pattern je. Kita akan belajar satu pattern je. Okay. Dan itu saja sharing saya untuk pada malam ni. Dan Investor Masterclass batch pertama kita akan jumpa esok pagi. Dan kepada anda yang nak mendaftarkan program Investor Masterclass, dengan ini secara officialnya saya mengumumkan Investor Masterclass untuk siri kedua telah ditutup rapat pintunya. Walaupun sebenarnya dah tutup rapat pada hari Sabtu lagi. Tapi yelah sebab tak live kan. Jadi yes, saya dah tutup rapat pintu. Bermaksud we won't be accepting any more students lah. Sebab dah penuh. Right, penuh dan penuh. Right, so dah penuh. So kita tutup kelas. Tak boleh register. So kalau you nak register macam mana? You tunggulah bulan 9. Bulan 9 atau bulan 10 kita akan buka the new batch. Okay. Jadi itu saja perkongsian saya pada malam ni. Kita jumpa malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.